Oke, salam sejahtera kepada semua murid tahun 6 SKPUE. Jadi pada kali ini kita akan belajar topik pengurusan data, topik ke-11 pengurusan data untuk tahun 6. Jadi cikgu akan terangkan kepada kamu apakah yang ada di dalam rajah-rajah dalam muka surat inilah. Lepas tu nanti baru kita buat latihan. Baik, pertama sekali tafsir data. Maksud di sini adalah kamu kena pandai mencari maklumat daripada data yang diberikan, data yang ditunjukkan. Dari di sini dia ada bagi data. Data yang pertama ini, maklumat yang pertama ini adalah dalam bentuk piktograf. Piktograf namanya. Jadi piktograf ini terdiri daripada maklumat yang mengandungi rajah, ada gambar-gambar macam ni. Ada simbol-simbol. Sorry cikgu letak tengah sikit. Jadi dia ada simbol-simbol. Kadang-kadang dia guna bulatan macam ini, kadang-kadang dia lukis separuh macam ini. Kadang-kadang dia boleh guna bentuk lain juga, ada bentuk bintang, dia boleh guna bentuk bulan. Terpulang kepada orang yang membuat data tersebut, dia nak guna bentuk apa. Baik, jadi di sini untuk mudah, yang ini dia guna bentuk bulatan, banyak bulatan. Jadi kita tengok apa maksud dia. Jadi kita mula dekat sebelah ni lah. Langkah-langkah mentafsir data daripada piktograf. Pertama sekali, apakah tajuk piktograf? Apa tajuk dia? Semua piktograf dia mesti ada tajuk. Jadi di sini kalau nak cari tajuk dia mesti di atas sekali. Jadi tajuk dia adalah perkara yang pertama. Macam kita tulis karangan, tajuk mesti di atas kan. Jadi untuk piktograf ini tajuknya pun di atas juga. So ini dia, jisim bahan kitar semula. Jisim maksudnya berat. Berat bahan kita semula. Barang-barang yang boleh dikita semula ada beratnya. Jadi ini adalah berat-berat dia. Jadi kita tengok seterusnya. Apakah jenis-jenis bahan dalam data? Apakah jenis-jenis bahan dalam data? Jenis-jenis bahan dalam data ialah apa bahan-bahan yang ada dalam data ni? Apa benda-benda dia? Tajuk dia tadi bahan kita semula. Apa benda-benda kita semula yang ada? Kita tengok. Kita ada surat khabar, tin aluminium, plastik dan bahan-bahan lain. Ada 4 ini. Yang ini macam-macam jenis benda lah ada dalamnya. Bahan-bahan lain. Seterusnya, berapakah nilai perwakilan petunjuk? Yang seterusnya kamu kena tengok yang bawah sekali sini. Petunjuk. Satu bulatan merah mewakili 5 kilogram. Ini sangat penting. Kalau kamu tak tengok sampai sini, nanti kamu tak tahu apa maksud bulatan-bulatan ini. Sebab dia boleh berubah-ubah. Kalau dalam rajah yang kita tengok sekarang, satu bulatan ini bermaksud, dia kata sini petunjuk satu bulatan mewakili 5 kilogram. Maksudnya satu bulat ini maksudnya 5 kilo. Satu bulat 5 kilo. Jadi sini contohnya yang ini surat khabar, ada satu bulat 5 kilo, ada dua bulat 5 kilo lagi, ada bulat lagi 5 kilo lagi. Macam itulah. Tapi kalau kita tengok, kalau setengah bulat ni macam mana? Kalau setengah bulat maksudnya separuh. Separuh daripada, kalau penuh 5 kilo, kalau separuh bagi 2, kita dapat 2,5 kilogram. Itu separuh. Separuh tu setengah lah. Jadi bagi 2 sajalah. Jadi apabila lukis itu, kalau lain kali kamu kena lukis, cari bentuk yang senang nak dibuat separuh kan. Ada bentuk yang susah nak lukis separuh. Jadi kena pandai pilih. Baik, seterusnya, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kesimpulannya ialah, kesimpulan ni ada banyak sebenarnya, ada beberapa yang kita boleh buat daripada rajah ini. Kita tengok, kita boleh buat beberapa kesimpulan ataupun macam kita baca, kalau karangan kita lepas kita baca, kita fikirkan apakah kesimpulannya kan. Samalah macam ini, apabila kita baca rajah ini, kita dapat buat kesimpulan. Contoh yang paling senang, daripada rajah ini kita dapat lihat apa bahan kita semula yang paling banyak, yang paling berat. Yang paling berat ialah ni, yang paling banyak bulat ni. Surat khabar. Itu kesimpulan yang pertama. Lepas tu kita juga boleh lihat barang yang paling sedikit, yang paling ringan, yang paling sikit. Yang mana satu? Yang ini. Sebab dia separuh saja, tak sampai satu bulatan pun. Plastik.
Okey, plastik paling sedikit. Lepas itu kita juga boleh cari beza yang paling banyak dengan yang paling sedikit. Mana paling banyak tadi? Surat khabar. Yang paling sedikit tadi plastik. Jadi cari beza dia. Untuk cari beza kamu kenalah pandai tolak. Macam mana nak tolak? Jadi kamu kena tahu dulu. Ini 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Berapa? 5 darab 5, 25. Jadi 25 kilo di sini dan sini 2,5 kilo. Jadi tolakkan 25 kilo tolak 2,5 kilo. Okey, kamu akan dapat jawapan dia. Okey, itu beza paling banyak dengan paling sikit. Okey, selain daripada itu kamu juga boleh tahu jumlah semua. Kamu juga dapat cari jumlah semua sekali berapa. Macam mana nak cari jumlah semua sekali? Okey, kamu tambahkan semua ini. Okey, keempat-empat jenis barang ini tambah semua berat dia berapa. Okey, itu adalah jumlah semua. Okey, baik. Jadi itu perkara-perkara yang kita boleh dapat daripada rajah inilah. Di sini pun dia ada tulisan untuk kamu. Dia sudah tulis maklumat-maklumat yang dia boleh dapat lah, sama macam kita bincang tadilah. Okey, baik. Jadi itu kepentingan sebuah carta. Okey, dan kepentingan boleh membacanya. Okey, kalau kamu tak boleh baca ini, kamu kena baca macam ini. Baca macam ini kadang-kadang keliru. Okey, jadi dia buat jadi macam ini, kita senang faham. Okey, tak banyak perkataan, kita tengok, kita faham. Oh, paling banyak. Oh, surat khabar paling banyak. Tengok lagi. Oh, plastik paling sikit. Macam tu bah. Okey, sebab tu kita guna rajah. Kalau dia tulisan macam ni, kamu kena cari. Mana ni? Mana? Tak dapat nak tengok sekaligus seperti ini, sekali imbas. Okey, jadi itu kepentingan carta seperti inilah. Okey, selain daripada piktograf, selain daripada carta macam ini, dia boleh juga buat carta lain tau. Okey, contohnya ada di bawah ni. Okey, contoh yang pertama, yang ini. Ini adalah carta palang namanya. Okey, carta palang. Okey, jisim bahan kita semula. Ini adalah palang dia. Ini palang. Ini palang. Macam palang gol tu. Okey. Okey, jadi jisim dia daripada sifar naik ke atas. Lepas tu nama-nama bahan dia ke tepi. Surat khabar, tin aluminium, plastik, bahan-bahan lain. Jadi lepas tu dia buat palang. Ni 25 naiklah sampai 25 kilo. Ini 20 naiklah sampai 20. Ini sikit saja, tak sampai 5. Ini sampai 5. Okey, macam itulah. Kalau dia buat macam ni pun sama juga. Sekali kita tengok, kita dah tahu. Apa paling banyak? Surat khabar. Apa paling sikit? Plastik. Okey, tak susah. Okey, kalau dia tanya berapa jumlah semua? Tambahlah. Ini sampai 25, ini 25, ini 20, ini 5 tadi, ini 2,5, ini 5. Tambah semua. Okey? Dapat juga kita kira. Okey, jadi yang ini tak perlukan petunjuk. Dia tak perlu macam yang ini mewakili 5 kg, tak perlu. Okey? Sebab dia dah ada tunjuk ni sampai sini garisan dah. Ni kalau sini 25 lah, tak payah petunjuk lagi. Kalau sini sampai sini berapa tu? 15,5. 15,5. Okey, di antara 15 dengan 20, 17,5. Okey, kamu ukur sahaja. Okey, buat guna pembaris standar mana dia. Okey. Baik, yang seterusnya adalah dia guna carta pai. Okey, carta pai pun boleh juga. Okey, carta pai ni bulat macam pai. Kita ni jaranglah ada makan pai, buat pai tapi kalau di luar negara tu selalulah ada pai, macam-macam jenis pai Okey. Jadi ini adalah carta pai. Carta pai ni pun senang juga nak tengok. Dia bulat saja, lepas tu dia buat label-label macam tu. Surat khabar, banyak surat khabar, besar potongan dia. Tin aluminium, 35%. Plastik kecil saja. Bahan lain pun besar sikit daripada plastik. Tapi kecil juga. Okey. Yang macam ni pun sekali kita tengok, kita dah nampak paling banyak surat khabar. Paling sedikit plastik. Okey. Yang ini dia pakai peratus. Kalau penuh ini semua 100%. Okey. Baik, ini ada susah sikit nak lukis sebab kamu kena pandai bahagikan dia dengan betul. Okey, kalau salah bahagi nanti bentuknya saiznya tak betul. Okey. Baik, jadi kita ada 3 jenis cara ni macam mana data boleh diberikan kepada kita lah. Okey, baik.
Jadi untuk yang di belakang adalah penyelesaian masalah. Okey, untuk yang ini kita akan tengok soalan-soalan dia lah. Cikgu nak kamu salin soalan-soalan ini dan buat dalam buku latihan kamu lah. Okey. Baik. Sebentar Okey, nanti cikgu akan ambil gambar supaya lebih jelas. Lepas tu nanti kamu salin lagi lah. Okey, yang ini cikgu bagi panduan sahaja. Okey, tak perlu banyak, cikgu bagi 2 soalan sahaja. Okey, kamu kena lukis kamu kena lukis okey, cartanya. Okey. Baik. Soalan yang pertama, okey, selesaikan masalah yang berikut. Okey, cikgu nak minta maaf dulu sebab cuaca hari hujan, jadi cikgu kena cakap kuat sikit lah, harap kamu dapat dengar lah. Okey. Baik, jadi nombor 1, piktograf menunjukkan bilangan pelancong yang melawat sebuah pulau peranginan dalam 4 bulan. Jadi ini adalah carta piktograf dia 4 bulan, Januari, Februari, Mac dan April. Okey, ini adalah bilangan pelancong dia, tapi ini bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, tak. Tengok sini. 1 orang ni mewakili 50 orang pelancong. Jadi 1 orang ni maksudnya 50. Okey. Jadi kita cuba tengok soalan-soalan dia dulu. Berapakah orang pelancong yang melawat pulau itu pada bulan Mac? Jadi senang saja, cari bulan Mac. Mana bulan Mac? Ini bulan Mac. Berapa orang? 1, 2, 3. 3 kah? Bukan 3. Sebab 1 orang ini mewakili 50. 50. Tambahkan jadi 150. Jadi kamu jawab soalan A ni. Okey, letak jawapan di bawah. Salin A, lepas tu jawapan. Salin B, lepas tu jawapan. Macam tu. Salin C, lepas tu jawapan. Okey, seterusnya B. Berapakah beza pelancong yang melawat pulau itu pada bulan Januari dan Februari? Beza Januari dan Februari. Kalau beza kita tahu tolak. Jadi Januari, Februari. Januari, Februari tolak. Yang mana tolak yang mana? Mestilah besar tolak kecil. Takkan kecil tolak besar. Jadi ini tolaklah dengan ini. Berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 30. 300 lah maksudnya. Okey, 300 orang di sini. Manakala di sini ada 50, 100, 150, 200, 200. 300 tolak 200, dapatlah 100 jawapannya. Okey. Dan yang seterusnya C. Pelancong pada bulan Pelancong pada bulan Mei ialah 20% lebih daripada bulan April. Hitung. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, pelancong pada bulan itu. Dia kata Mei. Mei tak ada dalam ni. Ini soalan kebat, benda yang tidak ada di dalam rajah. Okey. Pelancong pada bulan Mei ialah 20% lebih daripada April. Dia 20% lebih daripada April. Jadi 20% daripada April. Okey, jadi ini April. April ada berapa? Sekarang kita tukarkan ini. Kita nak cari berapa tu 20% daripada April tu. Okey. Jadi 20% daripada April. April kita tengok ada 200 orang. 50 kan? Jadi April 200 orang. Daripada ni jadi darab. Cikgu dah ajar dulu. 20%, 20 per 100. Okey, ini boleh potong. Tinggallah 2 per 1 darab 2. Jadilah 2 darab 2. Jadilah 4. Okey. Betulkah? Oh, salah. Cikgu terlupa. Ini sifar ni. Patut macam sikit sangat. 20 per 1 darab 2. 20 darab 2, 40. Okey, maafkan cikgu. Tertinggal tadi Tertinggal nombor sifar ni. Mesti turun bawah juga. Okey, jadi 20 per 1. 20 per 1 darab 2. Okey. Jadi seterusnya kita dapat 40 orang. Maksudnya ada 40 orang lebih. Bulan Mei ada 40 orang lebih. Mei 40 lebih. Maksudnya April ada 200. Untuk bulan Mei kena tambah lagi 40. Jadi 240 orang. Okey, 240 orang. Okey, jadi kamu buat pengiraan dia. Tulis ni nombor 1, pelancong pada bulan itu. Buat
bagi ruang, lepas tu buat pengiraan dia. Okey, macam cikgu buat ni, buat yang simple lagi, kecil lagi, kemas lagi. Okey, lepas tu jawapan dia. Okey, ni dah bagi jawapan dah ni. Okey, yang kedua, jumlah pelancong Januari hingga Mei. Jadi jumlah maksudnya semuanya. Kiralah 300 orang tambah 200 orang tambah 150 orang tambah 200 orang tambah lagi dengan Mei 240 orang. Okey, berapa semuanya? Okey, macam tu saja. Okey, kamu tambah semua. Baik, jadi ini untuk soalan pertama. Kena buat juga, nanti cikgu ambil gambar yang lebih jelas untuk kamu salin. Okey, Rajah ni lukis, tetapi orang-orang ini tak perlulah terlalu cantik sangat. Okey, buat biasa-biasa ajalah. Okey, buat muka saja kah, smiley face kah, boleh. Okey. Baik, yang seterusnya adalah soalan yang ini. Piktograf yang tidak lengkap. Okey, jadi untuk yang ini cikgu nak kamu buat sendirilah. Okey, kamu cuba fahamkan apa maksud soalan itu. Kita tengok sekali imbas dululah. Piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan komputer yang dijual oleh syarikat Comstar dari September hingga Disember. Okey, September, Oktober, November, Disember. Ini tak lengkap. Ada di sini tapi dia tak tulis. Dia suruh kamu cari itu nanti. Okey, satu gambar komputer ni mewakili 10. Maksudnya ini 10, 20, 30, 40, 50, 60 macam itulah. Okey. Jika jumlah komputer yang dijual untuk 4 bulan itu ialah 190, hitung bilangan komputer yang dijual pada bulan November. Jadi dia kata jumlah semua 190. Semua ni adalah 190. Jadi berapa yang bulan November? Cara dia 190 tolak semua yang dah ada ni. Itulah yang tinggal, itulah yang di sini. Jadi ini kira berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kira semua. Nanti 190 tolak jumlah yang ada gambar dalam ni. Yang tinggal tu adalah untuk bulan November. Okey. Baik. Yang seterusnya berapakah beza bilangan komputer yang dijual pada bulan Disember berbanding November? Cari Disember berapa, tolak dengan November yang dah kamu dapat tadi. Dia kata beza kan? Beza maksudnya tolak. Okey, Disember berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 tolak November. Kamu carilah. Okey, berapa November tu. Dan yang terakhir, nyatakan nisbah bilangan komputer yang dijual pada bulan Oktober kepada bulan Disember. Dah buat dari tu nisbah. Nisbah simbol dia ada 2 dot macam ni. Nisbah. Okey, 2 dot tu. Lepas tu dia kata Oktober kepada Disember. Jadi sini Oktober, sini Disember. Oktober sudah ada berapa? Disember sudah ada berapa? Tuliskan sini. Okey, kalau dapat dipermudahkan, pemudahkan. Okey. Sini Oktober, sini Disember. Okey, baik. Jadi itu 2 soalan saja cikgu nak kamu buat. Kalau tak faham, kamu boleh ulang video ni. Okey, cikgu cakap cepat-cepat. Sebab cikgu nak video ni jangan terlalu panjang, pendek sikitlah. Okey, jadi kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang berapa kali kamu nak. Okey. Baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.